Assalamualaikum, Ustazah dan kawan-kawan semua. Okay, saya Nur Azura binti Abdullah, di bawah jurusan Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran, Fakulti Sains Kesihatan. Okay, sekarang kita nak bincangkan ataupun saya akan presentkan tajuk yang diberi, iaitu gerakan feminisme di Malaysia. Iaitu kita akan bincangkan pasal cabaran dan juga solusi dia. Apa itu feminisme? Feminisme ni dia perkataan yang berasal daripada bahasa Latin, iaitu femina. Femina ni bermaksud perempuan lah, feminin kan, so perempuan. Okay, dalam Perancis pula dia disebut femme, ataupun kalau dilebihkan sikit dia sebut femme. Dia ada i kat ujung. Okay, membawa maksud perempuan juga. Okay, istilah ini lebih dekat kepada feminin lah, sehingga menjadi sebuah gerakan sosial bagi kaum feminin, itu kaum perempuan lah. Okay, gerakan feminin merupakan satu usaha wanita barat bagi memperjuangkan hak dan kebebasan mereka. Okay. Pada zaman Yunani, kedudukan wanita direndahkan dan mereka tidak dibenarkan keluar rumah untuk menjalani kehidupan di luar. Kedudukan dan kebebasan wanita juga disekat, termasuklah hal perkahwinan. Pada zaman jahiliah, mereka menanam kanak-kanak perempuan dalam keadaan hidup yang baru lahir ataupun dah boleh berjalan, dah boleh bercakap kan. So bagi diorang ni macam perempuan tu membawa macam maksud yang tidak baik lah kehidupan. Feminisme ni ada 3 gelombang pada masa tu. Okay, contohnya pada gelombang pertama, mulanya gelombang pertama yang ditemui itu dikuasai oleh Charles Fourier, iaitu pada tahun 1837. Pergerakan gelombang ini berpusat di Eropah dan seterusnya berpindah ke Amerika. Kemudian ianya berkembang pesat sejak dikeluarkan buku yang berjudul The Subjection of Women pada tahun 1999, hasil karya oleh George Stuart Mill. Dalam buku tu dia lebih memperjuangkan kaum wanita dalam menentukan perkembangan sosial dan politik terhadap hak perempuan, dan mulai membuahkan hasil pada tahun 1830 sehingga 1840 macam tu. So dalam 10 tahun juga. Pada gelombang kedua, gerakan feminin ini mencapai kemuncak di mana mereka mendapat hak-hak yang diperjuangkan oleh kaum wanita, iaitu dengan menyuarakan hak wanita dan juga hak suara di parlimen. Selain itu, peningkatan dan semangat kaum wanita tu dalam perjuangkan haknya semakin membuak. Dia macam masa tu kira dah semangat lah, dah naik semangat dah pada tahun 1970 untuk mempertahankan hak tu kan. Okay, tokoh dalam gerakan tu Helen Sizozia. Sorry Ustazah, agak susah kita sebut. Okay, Helen Sizozia, iaitu dari Algeria, dan Julia Kristeva yang menetap di Perancis lah diorang ni. Okay, lepas tu tujuan utama pergerakan feminisme kedua ni ialah semestinya lah untuk menentukan kebebasan wanita yang sering dipandang rendah dan dianggap tidak layak. Dia ada macam diorang ni ada gelombang-gelombang, macam diorang nak pertegakkan, nak mengenengahkan hak-hak wanita tu kan. So mestilah ada dia punya step by step macam tu. 3. Okay, pada gelombang ketiga, feminin ni lebih berminat untuk mendapatkan kedudukan dia dalam sistem pemerintahan negara. Macam kita tahulah sekarang kan, ada je ahli parlimen, adun-adun apa semua bawah, ada yang diceburi oleh kaum wanita jugalah. So dia orang nak dapatkan hak kat situ lah, dia punya untuk masuk, nak menaikkan nama wanita kat situ. Okay, sehingga sekarang bidang politik tu perlu ada perwakilan. Bidang politik perlu ada perwakilan agar hak-hak wanita dibela dan terus jaga. Maksudnya sebab itulah tadi diorang nak ketengahkan, nak dapat kedudukan dalam sistem pemerintahan negara, sebab diorang nak bela, nak hak pembelaan, dan pembelaan diorang tu terus terjaga. Contohnya mendapat
tak nak ada kekerasan pada wanita. So kalau ada kekerasan tu, dia orang nak ada terbela lah dari segi undang-undang macam tu kan. Okay, sehingga sekarang feminisme masih aktif dalam berbagai isu sosial seperti pornografi, hak reproduksi, kekerasan terhadap wanita. Macam saya cakap tadi kan, so bila ada isu kekerasan wanita tu, so dia orang boleh ketengahkan bila ada ahli parlimen yang diwakili oleh wanita. Lepas tu, kaum wanita juga terlibat dengan memperjuangkan gerakan sosial seperti lesbian dan gay lah. Seperti kita tahulah kan. Okay, next slide. Okay, ni cabaran dia yang kita dapat kena pasti dalam pergerakan feminisme ni. Antaranya, pada zaman dahulu dah ya, Kasim Amin yang mewakili pendekatan moden, iaitu menuntut bahawa kebebasan wanita adalah nilai yang berasas di dalam Islam. Iaitu Amin mempertikaikan penutup kepala, contohnya penutup kepala itu tudung lah yang dipakai wanita, dan menganjurkan pendidikan untuk wanita dalam urusan awam. Okey, ni cabaran dia yang kita dapat kena pasti dalam pergerakan feminisme ni. Antaranya, pada zaman dahulu dah ya, Kasim Amin yang mewakili pendekatan moden, iaitu menuntut bahawa kebebasan wanita adalah nilai yang berasas di dalam Islam. Iaitu Amin mempertikaikan penutup kepala, contohnya penutup kepala itu tudung lah yang dipakai wanita, dan menganjurkan pendidikan untuk wanita dalam urusan awam, dan menentukan pembasmian poligami serta pengubalan undang-undang perceraian yang mana dapat mengangkat hak wanita. So dia ni hadir untuk membangkitkan ataupun ketengahkan hak-hak wanita ni. Okey, selain tu Ta'lat Al-Hab pula menyeru wanita kembali pada asas Islam dalam membantah pengasihan sosial dan penutupan wajah dan tangan, iaitu aurat wanita lah. Maknanya Ta'lat Al-Hab ni dia lebih kepada betul-betul Islamik punya ajaran. Sebab dalam Islam kita digalakkan dalam Islam wanita adalah digalakkan untuk menutup aurat keseluruhannya lah, kecuali dua tapak tangan dan juga wajah lah. Dan lebih lebih afdal ataupun lebih ni sesuai pakai nikab lah untuk wanita, sebab dia orang nak perlu penutupan sebenarnya lah kan, maksud dia tu. Okey, dia juga mewawarkan pendidikan bagi wanita, tetapi turut menekankan keperluan nilai agama, iaitu kedudukan wanita dari Islam. Nah, maknanya walaupun wanita tu bertutup, menutup aurat dan sebagainya, dia juga ada hak untuk mendapat kedudukan dalam ajaran Islam tu. Walaupun pada hakikatnya perempuan hanya diajar membaca, menulis sahaja, selain mereka meminta dan menenun serta menjahit kain. Itu adalah rutin yang kata familiar lah untuk kaum wanita ni. Okay, disebabkan hari ni Edia Amin diperlihat oleh Ta'lat Al-Hab tadilah sebagai tidak lebih dari kaedah yang tersembunyi. Maknanya kalau Edia Amin tadi tu tak ada lah benda-benda yang tersembunyi, yang terselindung dengan tujuan dia tu kan. Iaitu memperbudayakan penjajahan dengan menggantikan nilai-nilai Islam yang telah bertapak di Mesir, iaitu dari litupan hak wanita. Okay, next slide. Menurut karya Al-Sa'dawi pula, beliau menuntut kesamaan hak dan kesamarataan gender antara lelaki dan wanita dalam aspek pekerjaan. Maknanya kalau lelaki tu boleh buat kerja, sesuatu kerja tu, perempuan pun boleh buat. Tapi dia bergantung kepada kudrat, kepada aurat, kepada daya upaya dia lah kot orang panggil. Minta maaf lah, saya pun agak ni jugalah. Lepas tu menurut
tradisi masyarakat Arab pula, pola pembahagian kerja adalah di bawah tanggungjawab mutlak suami untuk mencari nafkah, sedangkan wanita hanya terlibat dengan urusan rumah tangga. Itu menurut tradisi masyarakat Arab lah. Contohnya dalam masyarakat Arab ni lebih kurang macam kita lah, adat Melayu kan. So wanita ni kena duduk rumah, kena jaga anak, jaga makan minum suami apa semua kan. Tapi disebabkan perkembangan semasa, so wanita lebih dah banyak terdedah dengan kemudahan teknologi terkini, dengan ilmu, dengan info-info yang membolehkan perempuan berkembang dan juga lebih maju seiring dengan kepesatan lah. Pembahagian kerja seperti ini membuatkan keterlibatan wanita dan sektor ekonomi pula amat terbatas. Maknanya dia lebih kepada, walaupun wanita tu nak menguruskan tentang ekonomi, apa-apa dia kena merujuk ataupun berbalik kepada kaum lelaki, sebab dalam Al-Quran dah dinyatakan yang lelaki itu adalah ketua rumah, ketua dalam pentadbiran. So perempuan agak terbatas lah dekat situ. Lepas tu pelbagai pengaruh barat yang menjadi ikutan sesetengah wanita seperti berpakaian ketat dan pamerkan aurat mereka tanpa mempedulikan batas-batas agama yang boleh mengundang fitnah dan seterusnya melakukan kejadian rogol, cabulan dan sebagainya. Inilah yang dikatakan tadi. Sebab tu dia orang nakkan ada wanita yang mewakili wanita-wanita lain, contohnya dalam parlimen, untuk membela lah nasib dia orang yang kadang-kadang kita dengar perempuan kena rogol, pencabulan dan sebagainya kan. That's why lah salah satunya, dan that's why jugalah dia orang ketengahkan untuk menutup aurat kepada kaum wanita. So pada kaum wanita ni bukan saja menutup aurat, dia terbatas dalam segala segi, sebab wanita kan dia ada attraction, maksudnya macam ada tarikan kepada kaum lelaki. So dari situ dia banyaklah terbatas kan nak jaga. So dia tak boleh lah nak 100% macam lelaki punya pergerakan. Okay, next. Dalam cabaran ni juga dia dikenal pasti ada aliran-aliran, pelbagai lah aliran-aliran feminisme ini. Antaranya feminisme liberal, iaitu memandang wanita tidak diperlakukan dengan tidak adil. Wanita yang sepatutnya memiliki kesempatan yang sama untuk berjaya dalam masyarakat dan kehidupan seperti mana yang dilakukan oleh para lelaki. Pemikiran aliran ini dengan melihat peraturan yang ada di dunia dan mestilah adil antara lelaki dan wanita. Macam saya cakap tadi lah. So wanita ni dia macam nak buat apa benda yang lelaki buat, tapi dia harus terbatas lah. Seterusnya, feminisme radikal, iaitu sistem beraja tidak boleh direformasikan dan dasarnya harus diubah. Mereka ni memfokuskan kepada jenis kelamin dan biak sebagai tempat untuk mengembangkan pemikiran. Itu dia orang lebih kepada seksual lah. So dia orang nak fokuskan kepada seksual macam lelaki dan perempuan, dan contohnya berkahwin lah untuk dapatkan zuriat yang seterusnya, untuk memperkembangkan zuriat mereka sedia ada. Okay, next. Okay, feminisme Marxist dan sosialisme, iaitu memandang masalah wanita dari segi kritikan kapitalisme. Marxist berpendapat bahawa negara mempunyai kemampuan untuk menjaga kesejahteraan, tetapi sebaliknya ia menggunakan sistem perhambaan bagi wanita dan mewujudkan interaksi sosial atau hubungan. Teori Friedrich Engels berkembang menjadi asas mazhab ini, iaitu status wanita jatuh kerana konsep kekayaan peribadi, iaitu harta persendirian. Manakala ekofeminisme, iaitu gerakan ini mengembalikan kesedaran kepada manusia akan pentingnya dihidupkan kembali feminisme dalam masyarakat. Ekofeminisme mempunyai manifesto yang disebut A Declaration of Independence, iaitu
apa menyatakan ke keberdikarian. Okey, aliran ini juga berkembang mengikut peredaran zaman. So that's why kita dapat lihat sampai sekarang pun wanita banyak berdikari walaupun tanpa lelaki di sisi. Tak kira lah single ke, yang dah kahwin ke. So kita dapat tengok dari situ kan. So aliran ni lah yang sedikit sebanyak ada mempengaruhi wanita-wanita zaman sekarang. Okey, post feminisme moden iaitu anti mutlak dan anti idea kewibawaan, iaitu kegagalan, kemodenan dan penyusunan. Selain itu feminisme anarkisme. Nama dia ni agak spesifik sikit, so agak berbeli lidah sikit. So setiap ni adalah penerangan dia kan. Contohnya untuk feminisme anarkisme ni pemahaman politik yang menjadikan masyarakat sosialis dan berkenaan sistem dominasi lelaki, iaitu patriarki adalah punca masalah cepat dan pasti musnah. Maksudnya pemahaman politik tu menjadikan masyarakat lebih nak bersosial, nak bersama-sama sebab masing-masing nak bertukar pendapat dan memberi pendapat kan. So berkenaan sistem dominasi lelaki, iaitu patriarki adalah punca masalah cepat dan pasti musnah tu. Maknanya walaupun ada memberi dan menerima pendapat, mesti akan ada pencanggahan. Saya nak sebut pencegahan pula. Sorry Ustazah, agak mungkin gugup sikit and then lama tak present kan. So adalah sikit-sikit cacat celah ni. Minta maaf ya Ustazah. Okey. Untuk aliran seterusnya iaitu aliran feminisme pasca kolonial, iaitu asas pandangan ini berasaskan kepada penolakan kesajagatan pengalaman wanita, iaitu pengalaman wanita yang tinggal di negara dunia ketiga, iaitu pada zaman tanah dijajah ataupun bekas jajahan tanah tersebut. Berbeza dengan wanita yang latar belakangnya di sebalik dunia pertama. Wanita dunia ketiga pula menanggung bebanan penindasan lebih berat kerana selain daripada mengalami penindasan berdasarkan jantina, mereka juga mengalami penindasan antara bangsa, suku bangsa dan suku dan juga agama. Okey, Beverly Lindsay dalam bukunya Comparative Perspectives on Third, iaitu dikisahkan wanita dunia, iaitu kesan keadaan bangsa, seks dan juga kelas. So hubungan ketergantungan berdasarkan bangsa, jantina dan kelas itu diabadikan oleh ekonomi, sosial dan pendidikan. Slide seterusnya, feminisme Nordik, iaitu menganalisis sebuah negara, iaitu berbeza dengan pandangan golongan Marxist dan radikal. Feminisme yang menganalisa feminisme negara atau politik lebih daripada amalan-amalan yang mikro. Orang-orang ini berfikir bahawa wanita mesti berkawan dengan negara dan beranggapan kerana kuasa tahap politik dan sosial wanita berlaku melalui negara yang disokong oleh dasar sosial negara. Okey, ini pula kita ke solusi pergerakan feminisme. Maksudnya cara penyelesaian, cara mengatasi untuk pergerakan feminisme ni macam mana. Okey, kalau zaman sekarang saya rasa lebih banyak kepada pergerakan feminisme daripada ataupun membangkang lah kan. Sebab dengan peredaran semasa, so orang dah dapat info, orang dah boleh, dah advance. Okay, solusi dia mempunyai kesedaran kritis terhadap struktur eksploitasi ekonomi, penindasan sosial, politik, ekonomi, budaya dan jantina, dan berusaha untuk pembebasan dalam pelbagai bentuk kegiatan atas dasar bahawa Islam beri perhatian besar kepada pembebasan manusia. Saya cakap tadilah, bila dah kita berkembang mengikut peredaran
terkini semasa. So kita secara tak langsung sebagai wanita akan cari info ataupun terdedah dengan persekitaran tu. So kita akan lebih terbuka apa semua kan. Okay, merujuk kepada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis dengan mengatur hubungan antara manusia dan pencipta dan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Sangat kaya dengan prinsip keadilan, kebebasan, persamaan manusia dan mesej-mesej moral mengenai kepentingan menghormati maruah dan martabat manusia. Okay, dalam Al-Quran dan Hadis pun dah disebutkan dah berkenaan dengan prinsip-prinsip inilah untuk wanita macam mana, untuk lelaki macam mana kan. So kita rasa perlu ikut pada itulah. Okay, kesimpulannya perlunya keberhasilan pendidikan khusus kepada wanita. Contohnya kepada wanita-wanita yang tak terdedah ataupun kurang pendedahan kepada perkembangan semasa ataupun kurang pendedahan dari segi sosialisme persekitaran. So perlu adakan pendidikan yang boleh memberikan hasil kepada mereka untuk mereka berfikir macam mana nak orang kita tak terlalu obses lah untuk menjalankan pergerakan feminisme ni. Sebab kalau kita terlalu obses, macam mana pun kita dah fitrah sebagai wanita, sebagai perempuan. So kita tak boleh melebihi apa yang Allah tetapkan kepada lelaki. Tugas dia, tanggungjawab dia. So nanti dia akan bercanggah kat situ kan. Lelaki pun nak, perempuan pun nak. Kita pun dah sedia maklum lelaki ni seorang yang berpendirian. So macam itulah, kita kena ikut keadaan semasa. Okay. Lepas tu ideologi radikal teologi feminisme adalah menyebabkan konsep tidak jelas dan melanggar segala hukum yang telah ditentukan Allah. Macam saya cakap tadilah, bila secara pergerakan wanita tu boleh menyebabkan konsep-konsep yang lain tu terjejas, dia mesti akan ada related lah, ada berkaitan dengan setiap tindakan, dengan punca yang timbul, yang datang tu mesti ada punca dan kita akan ada tindakan selepas tu kan. So kalau macam ni akan jadi terjejas lah konsep yang sedia ada tu. Nanti jadi macam perbalahan lah kat situ. So sebab kita pemahaman lain-lain kan, so mestilah ada percanggahan pendapat kan. Okay. Wanita pada sifat fitrahnya yang melengkapi kekurangan lelaki dalam memenuhi hak-hak gender bagi kesempurnaan sesuatu perkara sama ada politik maupun tugas harian. Macam inilah, yang inilah macam saya cakap tadi. Simpulan dia macam tu. Kalau perempuan tu lebih nak menonjol, nak kuasai segala apa yang perkara yang sekitar dia, tanpa mengetengahkan hak kaum lain. Sebab kita kat dunia ni kita ada dua je kaum lelaki dan kaum perempuan. So kalau kita ketepikan lelaki tu adalah pemimpin ataupun ketua lah dalam setiap perkara pun. So kita apa pun kita tak boleh bataskan sebab kita perempuan. So dia ada batasan-batasan untuk perempuan seperti mana yang telah seperti mana yang telah termaktub dalam Al-Quran. So perempuan ni Tuhan jadikan untuk melengkapkan kaum lelaki bagi menyempurnakan setiap ataupun sesuatu perkara. Tak kira sama ada politik ke, ekonomi ke, pentadbiran, keluarga ke apa pun, kita mesti berganding bahu. Kita tak boleh nak perempuan tu ke satu arah saja, lelaki tu ke satu arah. Kalau macam tu nanti dia akan jadi perpecahan dah. So ni kita dijadikan Allah untuk bersatu walaupun di dunia maupun di akhirat sana.
So sebab itulah dia kata untuk menyempurnakan antara satu sama lain dengan setiap tanggungjawab dan sebagainya lah, tugas harian ke sekalipun kan. Okay, next slide. Itu saja saya punya slide untuk saya presentkan kepada Ustazah, untuk saya sampaikan apa yang saya faham. Saya pun dah bagi kat Ustazah saya punya assignment yang lebih detail dengan perkara ni. So dari segi penyampaian saya, harap Ustazah dapat terima lah. So saya minta maaf kalau ada tu kurang ataupun terlebih ke pendapat kan. So saya minta maaf. So itu sajalah slide saya buat kali ni. So kalau tak ada apa-apa, saya sudahi dulu dengan slide saya ni. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.